Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bersama lagi dengan Cikgu Hidayah dalam kelas Kimia Tingkatan 4. Baik anak-anak murid cikgu harap semua sihat-sihat hari ini. Okey, baik. Hari ini kita akan melihat dengan lebih lanjut berkenaan dengan sifat kimia alkali pula. Kalau sebelum ini kita telah pelajari sifat kimia bagi asid, hari ini jika dilihat kepada standard pembelajaran seharusnya kita boleh merumuskan sifat kimia alkali berdasarkan kepada 3 tindak balas iaitu tindak balas antara alkali dan asid yang mana kita telah pelajari sebelum ini. Dia sama seperti asid dan alkali. Jadi untuk tindak balas pertama ia agak mudah dan yang kedua adalah alkali dan ion logam dan ketiga tindak balas di antara alkali dan garam amonium. Baik, saya nak semua pelajar fokus kepada apa yang kita akan belajar selepas ini. Sebelum itu, suka untuk saya mengingatkan kembali apakah yang telah kita pelajari dalam kelas sebelum ini. Baik, dalam kelas sebelum ini kita telah belajar tentang sifat kimia asid di mana kita boleh rumuskan bahawa terdapat 3 tindak balas iaitu asid dengan base. Perlu diingat di sini term base, istilah base itu kita akan pecahkan kepada 2, iaitu yang pertama di mana term atau istilah base itu dikekalkan dengan merujuk kepada base itu adalah sejenis base yang tidak larut di dalam air. Jadi base yang tidak larut dalam air ini kita kekalkan dengan nama atau istilahnya base lah. Okey, contohnya adalah logam oksida. Baik, logam oksida ni perlu diingat kembali salah satu unsurnya adalah oksigen. Jadi, bolehlah dirumuskan secara formula molekul atau formula kimia bagi logam oksida adalah LO di mana L itu mewakili logam. Jadi, kita nampak di situ ada unsur O. Baik, untuk alkali pula perlu diingat dia adalah merupakan cabang kepada base. Cuma bila disebut alkali, ia merujuk kepada base yang larut dalam air. Yang ini kita telah pelajari sebelum ini. Kenapa saya ulang kembali? Kerana ia amat penting untuk kita gunakan dalam tindak balas yang kita akan pelajari selepas ini. Baik, alkali larut dalam air di mana salah satu identiti, bukan salah satu, identiti bagi alkali adalah terdapatnya ion hidroksida. Okey, kemudian yang kedua kita telah belajar tentang tindak balas antara asid dan logam reaktif. Okey, baik, perkataan logam reaktif itu merujuk kepada, jika perlu diingat kembali, kita akan merujuk kepada siri elektrokimia. Jadi yang dimaksudkan dengan logam reaktif adalah logam-logam yang terletak di atas hidrogen. Yang mana logam terletak di atas hidrogen itu yang kita panggil sebagai logam reaktif. Jadi tindak balas yang kedua ini hanya melibatkan unsur-unsur logam di atas hidrogen yang berada di dalam siri elektrokimia. Baik, yang ketiga kita telah pelajari tentang asid dan karbonat logam. Perkataan karbonat seringkali pelajar keliru dan juga terlupa tentang formula ionnya. Ingat, karbonat logam terdiri daripada ion karbonat iaitu formulanya CO3, charge-nya adalah 2 negatif. Okay, so itu sedikit imbasan tentang konsep yang kita telah pelajari sebelum ini. Baik, seterusnya saya nak bawa anda semua kepada bagaimana prosedur sebenarnya eksperimen yang sepatutnya kita buat. Walaupun kita tak dapat lakukan, kita terpaksa melihat kepada secara teorinya kerana ada elemen-elemen ataupun konsep-konsep di dalam eksperimen ini yang harus kita pelajari. Sebab dalam soalan selalu keluar terangkan kenapa beberapa kaedah itu dijalankan. Baik. Yang pertama, kita nak lihat kepada tindak balas asid dengan base. Okey, so asid dengan base ini seperti yang kita telah pelajari sebelum ini, prosedur, setiap kali kita menerangkan prosedur laporan, perlu diingat setiap penerangan prosedur terdiri daripada 4 perkara.
Pertama adalah perbuatan, yang kedua adalah isi padu ataupun sukatan, yang ketiga apakah bahannya, dan yang keempat adalah radas. Keempat-empat ni perlu dinyatakan dalam setiap penerangan langkah yang kita laksanakan. Baik, yang pertama adalah tindak balas asid dengan base. Jadi, kalau kita lihat di sini, tuangkan 20.0 cm padu asid sulfurik. Jadi, kita ada perbuatan, kita ada isi padu, kita ada bahan. Apabila dia melibatkan bahan kimia, pastikan ada kepekatan ke dalam sebuah bikar. Ini adalah radas. Radas ini perlu diingat, perlu sesuai dan logik. Hangatkan asid dengan menggunakan api yang kecil. Baik. Semua perkara itu anda boleh lihat sendiri di dalam buku teks. Jadi apa yang saya nak terangkan di sini adalah sedikit tips bagaimana kita nak mengingat prosedur yang berkaitan dengan tindak balas kimia bagi asid. Baik, saya ada satu tips di mana kita menggunakan akronim iaitu Papa suka tidur bawah katil. Baik, ingat akronim Papa suka tidur bawah katil, akronimnya PSTBK. Itu adalah merupakan singkatan bagi prosedur secara general yang mudah untuk kita lihat. Okey, baik. Saya nak bawa anda kepada konsep sebelumnya yang kita telah pelajari, di mana setiap, iaitu ketiga-tiga tindak balas asid dengan sama ada base, asid dengan logam reaktif dan asid dengan karbonat logam akan menghasilkan garam. Okey, yang ini perlu diingatlah. Dia akan menghasilkan garam. Ketiga-tiganya akan menghasilkan garam. Garam yang terhasil itu adalah garam yang larut dalam air. Okey. Tetapi yang berbeza bagi ketiga-tiganya adalah daripada segi hasil sampingan. Jadi kalau asid dengan base, hasil sampingannya adalah H2O. Asid dengan logam reaktif, hasil sampingannya adalah gas hidrogen. Manakala asid dengan karbonat logam, hasil sampingan dia adalah gas karbon dioksida dan air. Okey, so ini kaedah mudahlah untuk kita mengingat. Cuma garam larut yang terhasil, formula atau jenisnya adalah bergantung kepada jenis asid dan juga jenis bahan yang kita gunakan. Tapi hasil sampingannya itu tetap sama. Cuma secara general yang saya nak anda fokus di sini adalah semuanya akan menghasilkan garam larut. Jadi bila kita menghasilkan satu garam larut, untuk mendapatkan semula garam larut tersebut, ada prosedur yang tertentu. Jadi sebab itu kita menggunakan kaedah Papa suka tidur bawah katil ini. Jadi P itu apa? Panas. Jadi setiap bahan yang kita guna, contoh kalau kita nak melibatkan tindak balas asid dengan base, jadi kita perlu panaskan dahulu asid tersebut. Kemudian S tu adalah mewakili sejuk. Lepas panas, setelah kita campurkan kedua-dua bahan, kita sejukkan. Dan T ini mewakili turas. Okey. B itu mewakili bilas. Dan K itu mewakili keringkan. Baik, saya akan terangkan setiap satu prosedur. Panas tu saya dah terangkan. Okey, kemudian setelah kita campurkan kedua-dua bahan, lihat kepada prosedur yang kedua, tambahkan serbuk kuprum oksida dengan menggunakan spatula sedikit demi sedikit. Baik, pertama sekali kita mesti mencampurkan sedikit demi sedikit. Dan kita lihat kesan atau pemerhatian apabila kita campurkan sedikit demi sedikit dan kita kacau. Jadi apabila kita mencampurkan kedua-dua bahan itu, tadi saya dah kata dia akan menghasilkan suatu garam larut. Jadi sepatutnya apa yang kita perhatikan adalah kuprum oksida itu akan disappear. Maksudnya dia larut di dalam campuran atau larutan asid tersebut. Jadi kalau perhatikan prosedur ketiga, dia minta untuk anda perhatikan perubahan yang berlaku. Jadi sepatutnya setelah kita campurkan, dia akan dissolve. Garam itu akan larut sepenuhnya. Tetapi kalau lihat kepada prosedur yang keempat,
dia minta anda teruskan penambahan kuprum oksida sehingga serbuk yang tidak larut itu terhasil. Sebab ini dengan kata lainnya kita campur sehingga dia berlebihan. Ada perkataan kata kuncinya berlebihan. Baik, di sini saya terangkan ini biasanya soalan akan minta anda jelaskan di dalam peperiksaan mengapa serbuk kuprum oksida itu perlu ditambahkan secara berlebihan. Jawapannya adalah kerana kita nak semua asid telah habis bertindak balas dan semuanya akan menghasilkan garam yang kita kehendaki. Kita tak nak ada sedikit pun yang tidak habis bertindak balas. Jadi sekiranya kuprum oksida yang ditambahkan itu tidak mencukupi untuk bercampur secara lengkap dengan semua asid sulfurik, contoh 20 cm padu 20.0 cm padu asid sulfurik ni. Jadi kalau kita tak tambah secara berlebihan, kita tak dapat pastikan bahawa semua asid sulfurik itu telah habis bertindak balas. Jadi kemungkinan ada sebahagian yang belum habis bertindak balas. Jadi sebab itu kita akan campur secara berlebihan sehinggalah ada yang tidak larut. Jadi yang tidak larut itu bukannya garam Perlu take note di situ, yang tidak larut itu adalah CuO adalah CuO yang berlebihan. Okey? Sebab hasilnya garam itu adalah sejenis garam larut. Jadi sebab itu wujudnya T dekat sini. Prosedur seterusnya T, turas. Turas tu kerana kita nak buang semula atau asingkan semula semua kuprum oksida yang berlebihan tadi. Okey. Dan satu lagi paling penting kalau lihat kepada raja di sini, inilah dia set up atau bagaimana langkah untuk penurasan tersebut. Ini adalah hasil turasan, ini adalah CuO yang berlebihan itu. Manakala yang kita kehendaki, yang kita nak kumpul adalah sini, di bawah sini. Kalau kita lihat keadaannya adalah dalam larutan. Ini adalah kerana garam yang terhasil iaitu kuprum sulfat itu adalah garam larut. Jadi sebab itu dia dalam bentuk larutan. Ingat, kita ambil di sini bukan yang di atas kertas turas tersebut. Okey, setelah itu larutan di dalam bika itu yang merupakan garam tadi tu yang telah bercampur dengan air tu ingat, dia telah bercampur dengan air. Minta maaf yang di sini hasil sampingannya bagi tindak balas antara asid dengan base adalah air. Jadi bermaksud dia bukan garam semata, dia ada percampuran dengan air. Sebab itu step seterusnya kita perlu panaskan sehingga ia likat. Okey, kalau kita perhatikan di sini sekali lagi tidak cukup hanya melukis anak panah, perlu tulis dengan perkataan panaskan. Kita transferkan atau pindahkan larutan tersebut tadi tu ke dalam mangkuk penyejat dan kita akan panas sehingga dia suku. Suku tu maksudnya dia menjadi likat. Dengan kata lain, kita nak jadikan dia likat supaya kita nak mendapatkan hablo garam. Hablo tu bagi sesiapa yang tak faham maksud hablo tu, dia macam kalau kita sejukkan dia ada serbuk-serbuk terhasil di tepi-tepi mangkuk tersebut. Itulah yang kita kehendaki, yang mana itu adalah garam. Jadi tujuan kita panaskan tu kita nak bagi sejatkan campuran air yang terhasil tadi tu. Okey, sebab kita nak garam sahaja. Okey, jadi saya harap di situ jelas yang mana prosedur yang penting, iaitu seperti mengapa kita perlu campur secara berlebihan dan mengapa kita perlu panaskan sehingga menjadi suku. Okey, so itu serba sedikit berkenaan dengan tindak balas asid dengan base. Baik, kemudian kalau kita lihat ini adalah tindak balas asid dengan logam reaktif. Cuma perbezaannya apabila disebut logam reaktif, dia punya bentuk asalnya ataupun fasa dia, keadaannya adalah pepejal. Jadi secara logiknya kita akan menggunakan spatula. Kenapa dalam keadaan serbuk? Sebab kita tak nak dalam ketulan. Sebab bila ketulan, saya dah kata serbuk, dalam keadaan serbuk
saiznya kecil, maka luas permukaan yang terdedah kepada tindak balas itu besar. Maka kadar tindak balas itu akan dipercepat berbanding dengan ketulan, nanti tindak balas itu akan mengambil masa yang lama. Baik, sama juga kalau perhatikan di sini ada isi padu, ada kepekatan dalam keadaan panas. Papa suka tidur bawah katil. Okey. Ini sebenarnya adalah prosedur untuk menghasilkan garam. Garam larut. Jadi P mewakili panas. Panaskan asid dahulu. Suka tu sebenarnya selepas kita panas, elok kita sejukkan dahulu. Okey, satu lagi perkara saya nak kamu lihat di sini. Apabila dia nak menuangkan atau nak menuraskan, perhatikan dia akan menggunakan root kaca. Ini tujuannya adalah supaya kita tak nak apabila kita tuang direct kepada kertas turas, dia akan menyebabkan kertas turas itu terkoyak. Jadi perlu diingat kertas turas itu tipis. Jadi kita menggunakan root kaca supaya ia ibarat sebagai satu landasan dan hasil campuran tadi tu dia akan melalui landasan tersebut dan dia akan mengalir secara sedikit demi sedikit lah. Jadi dia tidak mengakibatkan kertas turas itu koyak. Okey, dan kemudian sama hasil turasan itu akan disejatkan untuk menyingkirkan lebihan air yang terdapat dalam campuran tadi tu. Jadi untuk menghasilkan hablu garam. Baik, ini sebenarnya prosedur yang agak terperinci atau lengkap untuk menghasilkan garam. Okey, selain daripada eksperimen ini, sekiranya soalan itu hanya untuk melihat kepada tindak balas asid dengan logam reaktif dan dia tidak perlu untuk menghasilkan garam, kita nak lihat ada tak tindak balas, kita boleh menggunakan satu lagi kaedah yang simple, yang ringkas, di mana kita hanya campurkan dengan asid, serbuk ataupun logam reaktif dengan asid di dalam tabung uji. Dan sekiranya ada tindak balas, maka itulah tindak balas asid. Itulah asid dan juga logam reaktif. Ini sekiranya kita bukan nak menghasilkan garam secara ringkas lah, secara terperinci. Ini anda akan pelajari dalam bab garam nanti. Okey, kemudian sekiranya kita nak menguji, ingat salah satu hasil daripada tindak balas asid dengan logam reaktif selain daripada garam larut, dia akan menghasilkan garam, dia akan menghasilkan juga gas hidrogen. Perlu diingat sekiranya kita hanya menjalankan eksperimen seperti rajah 1, kita hanya akan melihat gelembung gas tidak berwarna terhasil. Tetapi kita tak dapat nak menyatakan apakah dia gas tersebut selagi kita tak membuat satu uji kaji. Ingat, sekiranya tiada sebarang uji kaji, maka kita tak dapat nyatakan apakah jenis gas tersebut. Hanya setelah kita melakukan uji kaji dengan menggunakan kayu uji menyala. Sila perhatikan. Kerana gas kita tahu secara teori, teorinya gas hidrogen. Maka ujian yang sesuai adalah menggunakan kayu uji bernyala. Dan sekiranya kita nak mencatatkan pemerhatian, sila tuliskan setelah kita uji dengan kayu uji menyala, di mulut tabung uji tersebut akan kedengaran bunyi pop. Dan dia akan memadamkan kayu uji menyala. Perlu lengkap huraian kesan apabila setelah kita melaksanakan ujian tersebut. Okey, baik. Diharap di situ jelaslah untuk yang kedua. Untuk yang ketiga ini sebenarnya tiada apa yang berbeza dengan kelas sebelum ini, di mana kalau kita lihat pun sama juga. Uji kaji ini adalah khusus untuk menguji kehadiran gas karbon dioksida, kerana kita nampak ada air kapur tersebut. Dan ini bukannya untuk kita menghasilkan atau mendapatkan garam secara macam tadilah, macam ni. Ini untuk ujian tindak balas antara asid dengan logam karbonat. Contoh di sini adalah kalsium karbonat dan kita menggunakan air kapur untuk uji gas karbon dioksida. Perlu diingat sekali lagi, cara merekod pemerhatian adalah perlu ditulis awal dan akhir, sebelum dan selepas. Contoh untuk air kapur, daripada warna jernih bertukar. Warna jernih air kapur bertukar
menjadi keruh. Okey. Take note di situ, perlu ditulis sebelum dan juga selepas. Okey, itu cara untuk merekod pemerhatian. Okey, baik. Barulah kita akan masuk kepada pembelajaran kita hari ini, iaitu sifat kimia alkali. Bersama-sama dengan teori yang kita akan belajar ini adalah secara rumusannya. Tindak balas terdiri daripada 3, iaitu yang pertama tindak balas dengan asid. Yang ini saya rasa saya boleh pergi dengan secara dasar, secara laju sedikit sebab dia sama seperti apa yang kita dah belajar sebelum ini, tindak balas asid dengan alkali. Dan yang kedua adalah tindak balas alkali dengan garam amonium. Perlu diingat, ini adalah amonium bukan ammonia. Jadi bila disebut amonium, dia adalah NH4+ dalam bentuk ion. Seringkali pelajar tersilap dengan ammonia. Ammonia NH3. Ni ammonia bukan ammonium. Okey. So ni ammonium. Ini adalah ammonia. Okey. Dan yang ketiga adalah tindak balas alkali dengan ion logam. Bila sebut ion dalam bentuk bercas lah. Jadi L itu akan mewakili logam yang kita gunalah. Kita akan ganti. Contoh kalau natrium, kita akan guna Na. Kenapa saya buat N? Kerana setiap logam akan mempunyai bilangan cas yang berlainan. Tetapi kalau kita lihat di sini, semua casnya simbol positif. Sebab apa? Ion logam adalah logam yang cenderung untuk melepaskan elektron dan membentuk cas positif. Baik. Kita pergi dengan lebih lanjut berkenaan dengan yang pertama, tindak balas alkali dan asid. Seperti yang saya dah katakan sebelum ini, tindak balas ini kita telah pelajari dalam sifat kimia asid. Dan nama atau istilah khusus untuk tindak balas ini adalah peneutralan. Seperti mana yang kita dah belajar sebelum ini, kita dah belajar dalam skala pH. Yang ini adalah skala pH. Okey, kita tahu di tengah-tengahnya adalah neutral dengan pH-nya adalah 7. Yang di sebelah kanan itu adalah alkali. Dan di sebelah kiri itu adalah asid. Jadi secara logiknya apabila kita campurkan kedua-dua asid dan alkali, kita akan mendapat neutral. Maka sebab itu tindak balas antara asid dengan alkali kita namakan tindak balas peneutralan. Baik, seperti yang saya dah katakan sebelum ini, okey, tindak balas antara asid dengan alkali akan menghasilkan garam. Garam itu adalah garam larut. Dan juga hasil sampingannya adalah air. Baik, L itu adalah mewakili jenis alkali yang kita guna. Dan X itu akan mewakili asid. Baik, kalau ada pelajar yang agak confused di sini, jangan risau. Kita akan menggunakan teknik yang saya dah ajar sebelum ini untuk menulis persamaan kimia untuk menentukan hasil bagi tindak balas. Okey, contoh kita lihat di sini. Sekiranya pelajar ada modul kimia yang kita gunakan dalam kelas, boleh buka seperti yang saya dah nyatakan di sini. Baik, bagi siapa yang tak ada, tak apa, kita akan lihat contoh soalan A. Ini adalah contoh untuk kita menulis persamaan kimia. Perlu diingat, ada stepnya. Yang pertama, mesti tentukan formula yang betul. Jadi, untuk menentukan formula kimia yang betul, pastikan setiap unsur yang terlibat anda tahu ionnya. Baik, natrium hidroksida terdiri daripada unsur natrium. Apakah ion natrium? Na+. Okey. Hidroksida, ion hidroksida, formulanya adalah OH-. Maka dari sini kita seharusnya berupaya membentuk formula kimia yang betul. Dengan cara sila lihat kepada bilangan cas kedua-dua ion ini, kita nampak casnya 1 dan 1, so balance, maksudnya formulanya adalah NaOH11. So, tiada sebarang 2 di tengah atau di tepi. Dan kemudian asid nitrit. So, ada perkataan asid, maksudnya salah satu unsurnya adalah ion hidrogen. Dan nitrit tu ion nitrat. Jadi, ion nitrat, unsur atau formula dia adalah NO3
Jadi sekali lagi untuk menentukan formulanya kita lihat kepada bilangan charge. So 1 dan 1 balance, maksudnya formulanya adalah HNO3. Okey, so ini adalah menulis atau menentukan formula kimia yang betul. Perlu diingat, persamaan kimia untuk menentukan hasil bergantung sepenuhnya kepada formula kimia yang betul. Jadi sila take note bagi siapa yang masih lagi lemah untuk menentukan formula. Baik, untuk menentukan hasil. Okey, sekarang hasil sila fokus bagi siapa pelajar yang masih lemah. Perlu diingat, untuk menentukan hasil, kita perlu combinekan. Okey, siapa yang agak keliru dengan formula yang generate ini, boleh lihat kepada contoh ini yang saya tunjukkan. Okey, perhatikan, kita mesti combinekan charge yang berlainan dengan unsur bahan yang berlainan. Maksudnya positif dan negatif daripada dua bahan yang berbeza, kita akan combinekan. Baik, contoh di sini ion natrium akan combine dengan ion nitrat. So sekali lagi untuk membentuk formulanya, maka kita lihat kepada bilangan charge. So sekali lagi bilangan charge di sini adalah 1 dan 1. So dia adalah balance, maksudnya formula dia adalah NaNO3. Okey, baik. Ion yang kedua adalah OH- dan H+. So combine ini kita akan dapat air, seperti mana yang kita dah faham bahawa hasil sampingan tindak balas atau campuran di antara asid dan alkali akan menghasilkan air. Baik, setelah kita berupaya menulis semua formula kimia, bahan dan hasil dengan betul, don't worry, jangan risau, 1 markah di dalam tangan. Okey, markah yang kedua adalah markah untuk balancekan persamaan kimia ini. So, sekali lagi menggunakan tips yang saya telah ajar, teknik low, low, hos. Okey, apa itu low? Lihat kepada logam. Mana logam di dalam tindak balas ini? Natrium. Tengok di bahan, tengok di hasil. So, kita nampak balance 1 to 1 move kepada buloh. Buloh apa? Buloh tu bukan logam. Selain daripada hidrogen dan oksigen. Mana unsur bukan logam selain daripada hidrogen dan oksigen? Ni, ion nitrat. Kita akan tengok secara keseluruhan. Bukan secara satu-satu NO dia, bukan. Secara keseluruhan ion nitrat. So, kita nampak ion nitrat tu 1 to 1. So, balance juga di situ. So, kita akan move kepada H. H itu adalah hidrogen. So, kita dapat perhatikan di bahan, hidrogen itu terkandung di dalam dua-dua bahan. Iaitu ada satu total 2 di bahan. Dan kita lihat di hasil juga ada 2. So, balance di situ. So, kita move kepada oksigen. Oksigen di bahan 1. Jangan tengok oksigen di nitrat sebab kita dah ambil kira ion nitrat tadi. So, oksigen 1 di bahan, oksigen 1 di hasil. So, balance. So, kita move kepada S. Semak semula semua. So, setelah kita semak semuanya adalah balance, seimbang. Maka ini adalah persamaan kimia yang terlibat dengan tindak balas pertama. So, anda akan dapat markah yang kedua total menulis persamaan kimia 2 markah. Okey. Okey, kita nak tengok contoh yang ketiga. Okey, baik. Saya cuba padamkan ya. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Natrium hidroksida dan asid sulfurik. Sekali lagi, apabila kita nak memulakan menulis persamaan kimia, pastikan anda mengenal pasti bahan yang terlibat. Mulakan dengan pertama, natrium hidroksida terdiri daripada unsur natrium di mana ionnya adalah Na+, hidroksida ionnya adalah ion hidroksida. Baik, nak tentukan formula kimia, maka kita akan combinekan kedua-dua, kita nampak charge kedua-duanya 1, so balance. Maksudnya formula natrium hidroksida adalah NaOH.
Plus, okey, bahan yang kedua adalah asid sulfurik. So, asid sulfurik, asid terdiri daripada ion H+. Sulfurik unsurnya adalah ion sulfat, iaitu SO4 2-. Baik, sila perhatikan di sini. Untuk menentukan formula kimia asid sulfurik, kita perhatikan bilangan casnya itu tak balance, tak sama. Ini 1, ini 2. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita perlukan 2 ion hidrogen untuk combine dengan satu unsur sulfat ini. Jadi, formula kimianya adalah H2SO4. Okey? So, ini caranya. Kita lihat apa yang kurang, berapa banyak yang kita perlukan untuk bagi balance. Jadi, kita perlukan 2 hidrogen, maka formula kimianya adalah H2SO4. Jadi, anda dapat lihat bahawa penting untuk kita tahu charge. Jadi, perlu ingat. Seperti yang saya kata, kimia perlu skill mengingat, skill faham, skill aplikasi. Dia perlu combination ke semua kemahiran itu. Baik, seterusnya untuk tentukan hasil, sekali lagi kita lihat kepada ion-ion yang ada. Okey, kita perlu gabungkan ion berlainan charge daripada dua bahan yang berbeza. Baik, kita mulakan dengan ion positif dahulu. Natrium, kita akan combine dengan negatif di bahan satu lagi. So, maksudnya natrium akan combine dengan ion sulfat. Baik, kita lihat dari segi bilangan charge. So, kita nampak sekali lagi tak balance. Natrium 1, sulfat 2. Maka kita tengok yang kurang, iaitu natrium. Berapa banyak kita perlukan natrium untuk bagi balance dengan ion sulfat. So, kita perlukan 2 ion natrium. Maka formula kimianya adalah Na2SO4. So, kita tulis 2 tu di sebelah bawah, sebelah natrium. So, ini adalah formulanya bagi natrium sulfat, hasil yang pertama. Dan kita tahu yang kedua akan ada hasil sampingan, iaitu air. Sebab hasil combination antara ion hidroksida dan juga ion hidrogen, kita akan hasilkan air, H2O. Baik, apabila berjaya menulis formula kimia yang betul, jangan risau, 1 markah di dalam tangan. Baik, markah seterusnya, sila gunakan teknik low bulow hose. Okey, so untuk balance, pastikan flow awak lihat kepada logam. Baik, mana logam di tindak balas ini? Natrium. Kita tengok di bahan ada 1 natrium, di hasil ada 2. Di situ tak balance. So, apa yang perlu kita buat nak bagi balance? Ingat, untuk bagi balance, kita hanya perlu buat adjustment atau kita perlu ubah suai dipekali sahaja. Maksudnya, apabila kita telah tuliskan formula, jangan langsung diusik di bahagian tengah ke di antara formula kimia tersebut. Mesti tulis adjustment di bahagian pekali. Yang dimaksudkan dengan pekali di depan formula tersebut. Maksudnya kalau sini 2, maka kita perlu adjust di bahagian pekali menjadi 2. Kita perlu darab berapa untuk bagi sama. So, kita perlu darab 2 di bahagian pekali. Di sini perlu dilihat, perlu faham bahawa apabila kita mengubah 2, maksudnya semua unsur-unsur di belakang pekali tersebut juga akan turut berubah. Maksudnya di sini ada 2 natrium, 2 oksigen, 2 hidrogen. Okey, take note di situ. Okey, setelah itu kita move kepada bulow. Bulow tu bukan logam selain hidrogen dan oksigen. So, kita dapati ada ion sulfat. Jadi, kita lihat bahan dan hasil. So, kita nampak 1 to 1 di situ, balance. So, kita move kepada next step, H, hidrogen. Baik, sekali lagi kita lihat kepada hidrogen bahan. Pastikan hidrogen bahan ni sekiranya dia mengandungi dua tempat, maksudnya 2 bahan itu ada unsur hidrogen, kita perlu total. Baik, hidrogen, ingat apabila kita telah meletakkan pekali 2 di hadapan, turut berubah hidrogennya. Maka untuk bahan yang pertama, hidrogen 2, bahan yang kedua, hidrogen 2. So, total 4. Lihat kepada hasil, hidrogen hanya ada 2 sahaja. So, tak balance di situ. Apa yang perlu kita buat adjustment adalah di bahagian pekali. So, 4 dan 2
Okey. So untuk adjust, kita perlu adjust yang kurang. So kita perlu darab 2. So kita perlu letakkan 2 di bahagian perkali. So lihat di situ, apabila kita letak 2 turut berubah semua unsur di belakang perkali tersebut. Maksudnya bukan saja hidrogen, oksigen juga turut berubah menjadi 2. So kita move kepada seterusnya adalah oksigen, host, HO. Jadi O oksigen di bahagian bahan ada 2. Kita lihat 2 oksigen. 2 oksigen. O yang ini jangan dilihat sebab kita dah ambil kira ia sebagai ion sulfat tadi. Okey, kemudian kita tengok di hasil 2 oksigen juga. So balance di situ. So kita akan move kepada step seterusnya S iaitu semak. Semak semula semua. Adakah ia balance, dia seimbang? Okey, apabila kita telah semak dia seimbang, maka inilah dia persamaan kimia yang lengkap. Maka kita akan dapat satu markah yang kedua. Okey, so diharap jelas di situlah untuk bagaimana kita balance, sedikit tips. Baik, kita akan teruskan dengan tindak balas alkali dengan garam amonium. Baik, ini perlu fokus sedikit kerana ia agak complicated kerana dia melibatkan amonium di situ, ion amonium. Okey, kalau kita lihat daripada prosedur, panaskan dan menghasilkan gas amonia. Okey, tindak balas amonium dengan alkali akan menghasilkan gas amonia. Sedikit penerangan tentang sifat gas amonia. Dia akan berbau sengit. Apa maksud berbau sengit? Sengit ni adalah seperti dia menyakitkan hidung. Apabila anda terhidu gas amonia, dia akan terasa perit di hidung anda. Jadi sebab itu kebanyakan tindak balas atau proses-proses yang melibatkan penghasilan gas amonia biasanya kita akan laksanakan di dalam kebuk wasap. Okey, so kita perhatikan gas amonia ini sifatnya adalah alkali. Dia adalah salah satu unsur alkali. Jadi sebab itu setelah kita campurkan suatu serbuk yang mengandungi ion amonium, contohnya amonium klorida, apabila kita campurkan dengan alkali, natrium hidroksida contohnya, dia akan menghasilkan satu gas yang kita panggil sebagai gas amonia. Jadi gas amonia tu kalau kita nak kenal pasti atau nak uji betul tak gas amonia yang terhasil, kita boleh panaskan larutan tersebut. Dan kita akan uji dengan kertas litmus merah lembap. Seperti yang kita dah faham bahawa untuk ujian kertas litmus alkali, kita akan menggunakan kertas litmus merah di mana ia akan bertukar kepada biru sekiranya ia terkandung unsur ataupun bahan beralkali. Kalau kita perhatikan kenapa dia lembap, seperti yang kita sedia maklum bahawa semua asid dan alkali hanya akan menunjukkan sifat asid dan alkalinya apabila ia mengayon di dalam air. Jadi sebab itu kita perlukan keadaan yang lembap. Jadi gas itu sendiri sekiranya dia bersifat kering dan kalau kita gunakan kertas litmus yang kering juga, maka tidak akan ada perubahan yang berlaku. Jadi sebab itu kita perlu lembapkan dia lah. Sekali lagi sekiranya persamaan yang secara general ini susah untuk anda faham. Kita lihat kepada cara sebelum ini. Di mana kita buat satu-satu. Contoh saya tunjukkan yang pertama. Ammonium sulfat. Kita tahu ammonium sulfat, dia punya formula terdiri daripada ion ammonium, iaitu NH4+, dan juga sulfat, SO4 2-. So untuk menentukan dia punya formula kimia, sekali lagi kita lihat kepada bilangan casnya. So kita nampak di sini 2, ini 1, so tak balance di situ. So kita perlukan satu lagi ion ammonium, maka formulanya akan jadi. Ingat apabila kita perlukan satu lagi ion ammonium itu sendiri adalah NH4, maka kita perlu letakkan kurungan. Kita kena letak 2 di sebelah bawah. Jangan tulis NH42 macam ni. Salah. Sekiranya tiada kurungan, dia hanya merujuk kepada unsur di sebelahnya. Kita nak semua unsur di dalam kurungan itu terlibat dengan perubahan bilangannya. Jadi ion sulfat tu SO4.
Okey, so ini adalah formula bagi ammonium sulfat. Ditambah dengan kalium hidroksida. Jadi kalium hidroksida terdiri daripada ion K+, hidroksida OH-. Okey, so untuk menentukan formula kimianya, so kita lihat daripada bilangan cas. So satu-satu di situ, so balance maksudnya formulanya adalah KOH. Okey, baik. Saya yakin bahawa di situ anda telah kuasai. Okey. Kemudian nak menentukan dia punya hasil adalah sekali lagi kita akan melihat kepada cara kita combine. Okey. First sekali, seperti yang tadi saya kata, dia mesti melibatkan gabungan unsur berlainan cas daripada dua bahan yang berbeza. So kita lihat, kita mulakan dengan logam dahulu. Biasa kita akan mulakan logam. Di mana di dalam banyak-banyak bahan ini, logam yang terdapat di dalam tindak balas ini adalah kalium. So kita mulakan dengan kalium. So kalium ini kita tahu dia akan gabung dengan cas berlainan, iaitu sulfat. Positif dengan negatif. Maka kita nampak untuk tentukan formulanya, kita nampak bilangan cas pun tak seimbang. Kita perlukan 2 ion kalium. Maka kita akan tulis K2SO4. Okey, so kita mulakan dengan logam dahulu. Okey, kemudian kita perhatikan di sini. Yang tetap. Yang ini bergantung kepada jenis bahan yang kita guna. Ini kita panggil sebagai hasil sampingan. Di mana hasil sampingan itu tetap. Apa sahaja bahan yang kita gunakan selagi ia melibatkan ion amonium dan alkali, dia akan menghasilkan gas amonia dan air. Maka kita terus sahaja tulis NH3 plus H2O. Okey, so dah ada satu markah di situ. Next, kita akan tengok bagaimana kita nak balance. Jadi, balance ini yang perlu fokus. Kita nak lihat. Sama, kita akan menggunakan teknik Low-Bulo-Hos. Okey, mulakan dengan low mewakili logam. So, mana logam dalam tindak balas ini adalah kalium. So, kita tengok di segi bahan, kalium 1. Di hasil 2. So, tak balance di situ, kita perlu buat adjustment di bahagian perkali. So, kita perlu letak 2 di situ. Perlu diingat, setelah kita lakukan perubahan di perkali, maka semua unsur di belakang perkali juga turut berubah. Maksudnya, oksigen juga menjadi 2, hidrogen juga menjadi 2. Okay, next kita bergerak kepada bulo. So, apa bulo di sini? Bukan logam. Bukan logam, kita mulakan dengan sulfat. So, kita tengok sulfat di bahan, sulfat di hasil balance. So, move kepada next. Ada tak lagi bukan logam selain daripada hidrogen dan oksigen? So, ada yang kita nampak nitrogen di bahan dan hasil. Baik, di sini kita lihat kepada unsur yang secara individu. Kita mulakan dengan nitrogen. Okey, kita dapat lihat bahawa nitrogen salah satu unsur di dalam kurungan. Di luar kurungan ada 2 di situ kan? Seperti yang tadi saya telah nyatakan, maksud di luar kurungan itu dia akan melibatkan setiap satu yang di dalam kurungan. Maksudnya setiap unsur nitrogen juga ada 2, manakala hidrogen telah sedia ada dengan dia 4, seperti mana kita belajar mathematics. Kita nak kembangkan kurungan, kita perlu darabkan kan. Jadi kalau saya tanya apakah atau berapakah nitrogen, dia ada 2. Berapakah hidrogen? Dia ada 8 sebab 4 darab 2. So 2 itu mewakili kesemua unsur di dalam kurungan. Maka nitrogen di bahan ada 2. Nitrogen di hasil hanya ada 1 sahaja. 4 ni ada 1 kan. So apa yang kita perlu buat? Perubahan adalah kita perlu adjust di bahagian perkali bagi amonia tu sendiri. Jadi kita perlu letak 2 dengan secara automatiknya semua unsur di belakang perkali itu juga turut berubah, di mana dengan kata lain nitrogen ada 2, hidrogen sedia ada 3 dan kemudian apabila kita letakkan 2, automatik hidrogen di sini ada 6. Okey.
So, kita dah siap untuk buluh. Next, kita bergerak move kepada H iaitu hidrogen. Okay, so sekarang kita lihat hidrogen. Hidrogen ada berapa banyak di sini kan? Okay, di bahan. Okay, di bahan hidrogen. Okay, katalah saya padam dulu. Untuk mengelakkan anda keliru, okay, kita padam. Okay, sekarang kita akan kira hidrogen. Okey, seperti yang tadi saya kata bahawa apabila ada kurungan ya, kita perlu darab kembangkan. Jadi hidrogen untuk amonium sulfat dia ada 8. Okey, untuk kalium hidroksida ada 2 hidrogen di sini. So total di bahan hidrogen ada 10. Baik, kita tengok di hasil So, hasil di sini di amonia, setelah kita buat adjustment, di amonia dia ada 6. Di air dia ada 2. So, maksudnya 6 campur 2. So, kita akan dapat 8, betul tak? Sedangkan di bahan tadi ada 10. So, tak balance di situ. Nak balancekan macam mana? So, kita akan pilih yang kurang iaitu 8. Manakala di 8 tadi tu, dia ada pecahan 6 dan 2. Kita akan pilih yang kurang iaitu 2. So, 2 itu terletak pada molekul air ini. Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Sekali lagi, hanya perlu buat adjustment diperkali. So, kita boleh lihat di situ, apabila kita letakkan 2, hidrogen di molekul air dah jadi 4. Okey, maka setelah kita tambahkan 6 dan 4, kita akan dapat 10. So, balance. Okey, dengan kata lain, kita perlu buat adjustment di bahagian perkali bagi molekul air. Baik, selesai untuk hidrogen, kita bergerak kepada oksigen. Baik, oksigen di sini di bahan ada oksigen, di bahan ada 2. Okey, oksigen di hasil juga ada 2 sebab dia terdapat pada molekul air. So, ada 2 lah. So, balance di situ. So, itulah dia markah kedua di mana persamaan kimia yang seimbang. Okey, saya cuba padam untuk bagi anda lihat dengan lebih jelas. Baik, inilah dia persamaan kimia bagi tindak balas antara amonium sulfat dan kalium hidroksida. Baik, anda boleh cuba untuk soalan yang lain B, C dan D menggunakan teknik yang saya telah terangkan tadi. Baik, seterusnya ini tadi yang telah saya terangkan di mana amonia itu adalah merupakan suatu gelembung gas tidak berwarna yang berbau sengit. Okey. Yang terakhir sekali adalah kita nak lihat tindak balas alkali dengan ion logam. So, bila disebut ion logam, maksudnya ada unsur, contoh saya letakkan L sebagai simbol bagi ion logam, maksudnya N+. Ingat, logam cenderung untuk membentuk ion positif ataupun cation. Dan N itu bergantung jenis logam yang kita gunakan. Okey, jadi kebanyakan logam hidroksida tidak larut di dalam air. Kalau tadi kita lihat kepada tindak balas antara asid dengan alkali dan juga alkali dengan ion amonium, kedua-duanya akan menghasilkan garam yang larut dalam air, manakala bagi tindak balas antara alkali dengan ion logam, dia akan menghasilkan logam hidroksida. Ini satu-satunya tindak balas yang akan menghasilkan satu hasil yang tak larut dalam air. So, itu kata kunci sedikit lah. Jadi, tindak balas ion logam dengan ion hidroksida menghasilkan mendakan. Jadi, ini adalah sebab kenapa? Kerana dia tidak larut. Jadi, mendakan. Kalau kita lihat contohnya di sini, kita akan hasilkan mendakan sebab dia tak boleh larut lah. Okay, nampak macam complicated di situ kan? Sekali lagi, menggunakan teknik yang sama sahaja. Okay, kita akan mulakan dengan soalan contoh A. Kuprum 2 klorida. Perlu diingat, nombor Roman di dalam kurungan mewakili dia punya bilangan cas. Jadi, kuprum Cu2+. Klorida Cl-. So, apa formulanya? Kita lihat tak balance dari segi bilangan cas, maka kita perlukan 2 ion klorida. Jadi, maka formula kimianya adalah CuCl2 tambah kalium hidroksida. So, kalium K+,
hidroksida OH minus. So balance di situ. So dia punya formula kimia adalah KOH. Okey, sekarang nak menentukan hasil. Ingat sekali lagi kita mulakan dengan plus combine dengan negatif dari dua bahan yang berbeza. So maksudnya kita lihat dari segi bilangan cas. So tak balance di situ. Sini 2, sini 1. Bermaksud kita perlukan 2 ion hidroksida. Jadi cara nak menulis perlu lihat letakkan kurungan. Ini adalah formula bagi kuprum hidroksida. Inilah yang kita namakan sebagai logam hidroksida yang tak larut dalam air. Jadi hasil tambahannya adalah, so kita perhatikan kita akan combine satu lagi ion yang ada, iaitu K dan Cl. Mulakan dengan logam, bukan Cl. K, sentiasa nak tulis formula kimia, mulakan dengan ion logam positif dahulu. Jadi kita nampak di situ balance, maka formulanya adalah KCl. Okey. So kalau kita nak buat uji kaji, maksudnya KCl itu adalah lapisan atas. Yang di bawah itu adalah CuOH. Okey, jadi kita tengok nak balancekan dia. Sekali lagi menggunakan teknik low-bulo Hoch. Okey, tengok dari segi logam. Baik, logam di sini ada 2. Kita boleh pilih mana-mana satulah. Okey, andai kata saya nak pilih dengan kuprum dahulu. Okey, so kita tengok di bahan kuprum ada 1, di hasil kuprum juga ada 1. Balance, move kepada next. Ada lagi tak logam? So K. K di sini 1, K untuk hasil juga 1. Move kepada bulo. So bulo bukan logam selain hidrogen dan oksigen. Kita tengok klorin. Klorin di bahan ada Cl2. Di hasil hanya ada 1. So kita perlu adjust di bahagian perkali hasil dengan meletakkan 2. Ingat apabila kita dah buat adjustment di bahagian perkali turut berubah semua unsur di belakangnya. Maksud K juga ada 2, Cl juga ada 2. Okey, di sini oleh kerana K tadi kita dah buat melihat kepada nak seimbangkan dia, maka setelah buat adjustment kita perlu back kembali. Kita perlu lihat semula K. Oleh kerana kita dah jadikan dia 2, maka K di bahan juga perlu buat adjustment kembali. Sebab itu kita sentiasa perlu semak semula. Okey, kemudian ada tak lagi unsur yang bukan hidrogen dan oksigen? Okey, so tiada, kita akan move kepada hidrogen. So kita lihat kepada hidrogen di bahan. So ada 2 hidrogen di bahan. Di hasil juga ada 2. Oksigen ada 2. Oksigen di hasil juga ada 2. Semak semula. Adakah balance kesemuanya? Okey, bila dah balance baru kita akan siapkan. Maka inilah dia adalah, kita simpulkan, ini adalah persamaan kimia seimbangnya. Okey, so saya harap di situ jelaslah. Kalau ada sesiapa yang agak keliru dengan teknik atau formula ARM ini, jangan risau, gunakan sahaja teknik yang kita telah pelajari sebelum ini, anda akan betul. Okey, baik. Saya nak tunjukkan contoh sekiranya menggunakan ferrum. So kita tengok ferrum sulfat. Okey, ferrum sulfat. Ingat 2 nombor Roman di dalam tu menunjukkan casnya. Jadi ferrum 2+. Sulfat SO4 2-. So formulanya adalah balance, bilangan casnya adalah seimbang, maka formula kimianya adalah FeSO4 plus kalium hidroksida. So sama macam di atas, KOH lah. Okay, hasilnya. Okay, ingat lagi hasilnya kita mesti combinekan cas yang berlainan daripada 2 bahan yang berbeza. Mula dengan logam. Okay. Okay, so ferrum 2+ kita akan combinekan dengan negatif. So kita akan dapat, tengok bilangan cas pun tak balance. So kita perlukan 2 ion hidroksida. So ferrum, ingat lagi kita perlu letakkan kurungan. Plus K dengan sulfat. So K plus ion sulfat
minus. Jadi di situ tak balance, kita perlukan 2 kalium. So K2SO4. Okey. So ini adalah hasilnya lah. Baik, kita nak balancekan dia. Sekali lagi guna teknik Lobulus Hus. Baik, kita lihat daripada segi ferrum. Jadi ferrum tu kita nampak dah balance bahan dan hasil, maka kita move kepada K. Okey, oleh kerana K di bahan di sini 1, di hasil 2, maka kita perlu buat adjustment dengan meletakkan perkali 2 di bahan. Turut berubah unsur di belakangnya. Okey. Baik, kita akan bergerak kepada buluh, bukan logam. Di sini adalah sulfat. Tengok di bahan, tengok di hasil, balance. So move kepada hidrogen. Baik, hidrogen 2 di bahan, di hasil juga 2, oksigen 2, di hasil juga 2. Baik, itulah dia formula kimia yang balance untuk persamaan tindak balas antara ferrum 2 sulfat dan kalium hidroksida. Baik, diharap dengan penerangan dan contoh-contoh yang telah saya berikan, ia dapat membantu anda untuk membuat persamaan kimia yang tepat selepas ini. Okey. So, ini adalah sedikit rujukan yang saya boleh berikan untuk warna-warna. Sebenarnya ini anda akan pelajari dengan lebih terperinci di bab garam nanti. Setiap ion-ion yang berlainan, dia akan mengandungi warna-warna atau dia mempunyai warna-warna yang berbeza antara satu sama lain. Jadi anda boleh menggunakan rujukan di dalam jadual yang saya beri ini untuk melihat kepada warna-warna yang berbeza. Di sini ada satu latihan. Okey, untuk persamaan itu saya tak perlu mengulang semula, boleh cuba menggunakan teknik yang saya dah ajar. Cuma di sini saya nak jelaskan persamaan ion. Mungkin ada di antara kamu semua yang masih belum jelas persamaan ion. Apabila diberi ataupun diminta menulis persamaan ion. Persamaan ion dan persamaan kimia adalah dua perkara yang berbeza. Persamaan kimia perlu ditulis dengan formula kimia yang lengkap bagi kesemua bahan yang digunakan dan juga hasil yang akan dihasilkan dengan tepat semua. Ini nombor 1 adalah persamaan kimia. Manakala persamaan ion, kita hanya menulis ion-ion yang terlibat dalam membentuk hasil utama. Okey. Jadi contoh tindak balas antara alkali dengan ion logam, hasil utama yang kita nak lihat adalah logam hidroksida. Maksudnya hasil sampingan. Seperti contoh kalau ia melibatkan tindak balas antara ion logam dan alkali, hasil sampingan dia adalah satu lagi larutan yang larut tu kan. Jadi itu kita tak tuliskan di persamaan ion. Sebagai contoh, untuk menghasilkan logam hidroksida, kita perlukan ion logamnya daripada bahan pertama. Jadi ion logamnya Cu2+. Kita tak perlu nak menulis Cl- tu, tak perlu. Sebab itu akan memberikan kita hasil sampingan. Kita hanya tulis Cu2+ saja. Dan logam hidroksida ni, ini yang terhasil itu adalah daripada campuran dengan alkali. Jadi alkali itu yang pentingnya adalah identitinya seperti yang kita sedia maklum adalah ion hidroksida. Jadi kita tulis ion hidroksidanya sahaja. Okey, so kita combinekan kedua-dua ini akan menghasilkan hasil utama iaitu logam hidroksida. Dan di situ kita akan balance dengan cara yang sama seperti sebelum ini. Kita tengok dari segi bilangan setiap satu unsur tersebut. Jadi adjustment dibuat dari segi perkalinya sahaja. Itu sahaja yang saya nak terangkan di bahagian latihan ini. Baik, itu kita akan lihat kepada kelas lepas ini. Ini adalah merupakan rumusan sifat kimia alkali. Jadi di sini saya nak merumuskan sikit apa yang kita dah pelajari hari ini. Ingat yang pertama adalah tindak balas asid dan alkali yang mana kita panggil sebagai tindak balas peneutralan. Okey, perlu dikenal pasti mana hasil utama dan mana hasil sampingan. Okey. Tindak balas antara garam, amonium dengan alkali. Jadi mana hasil utama dan mana hasil sampingan.
Bila hasil sampingan maksudnya dia tetap, tak kisahlah anda menggunakan apa jenis bahan yang digunakan, asalkan dia melibatkan tindak balas antara garam amonium dan juga alkali. Dan yang ketiga, tindak balas antara alkali dan ion logam. Hasil utamanya adalah logam hidroksida dan ion natrium. Ion natrium tu adalah merujuk kepada ion logam. Ion logam yang larut dalam air. Ini contoh kalau dia menggunakan natrium lah. Dia akan menghasilkan cation daripada alkali. Contoh kalau kita guna alkali KOH, dia akan menghasilkan ion K yang dia akan combine dengan apa jenis logam yang kita gunakan atau alkali yang kita gunakan. Jadi itulah serba sedikit rumusan tentang apa yang kita telah pelajari hari ini. Baik, dengan itu sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Diharap penerangan itu tadi dapat bersedikit membantu anda untuk faham sifat kimia bagi alkali. Baik, itu sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih dan tahniah kepada yang mengikuti kelas hari ini. Assalamualaikum.